Ini memang topik ni memang sepatutnya go through fast. Okay, kegunaan, tujuan ataupun jenis-jenis. Kadang-kadang ada yang kata, oh tujuan dengan kegunaan sama lah. Okay, so I don't know, Bushra tak okay sekejap, tak okay. Just hang in there. Kami pula, saya record. Nanti kejap lagi saya recap dalam group WhatsApp. That's the best I can do. Okay, hang in there please. Okay, thank you Bushra. Okay, so this is the left meeting. We had taken a left meeting. I'm not sure what's wrong. Okay, tujuan dan kegunaan sama ada ia bentuk bilik darjah ataupun yang dibuat oleh guru. Kenapa minta maaf? Tak boleh cakap banyak. Okay, kita try. Okay. Ujian large scale, skala besar ataupun ujian ni lah, ujian standard yang ramai-ramai ambil, yang diselenggara, diuruskan, ditadbir semuanya oleh lembaga peperiksaan ataupun satu badan. Kalau dia lebih kepada ujian pensijilan, ujian kelayakan, nak jadi pilot, ada body yang akan standardiskan apa konten yang akan ditanya whatsoever. Okay. Kalau classroom yang selalu kita buat di sekolah, Afiqah Khair ya. Okay, kenapa? Sekejap saya punya Afiqah Khair ya. Afiqah Khair ya. Afiq. Oh. Okay. Tak apa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita sama-sama sedekah Al-Fatihah kepada atuk beliau sekarang. Bismillah. Okay, semoga roh atuk Afiqah ditempatkan bersama orang-orang beriman insya-Allah. Semoga Afiqah sekeluarga dipermudahkan segala urusan. Amin. Okay. Thank you Atira. Tolong bagi tahu untuk pihak Afiqah. Okay. Back kepada kita punya ni lecture. Okay. Kemudian jenis-jenis assessment atau test, kita cakap pasal norm reference. Bila kita cakap pasal norm, kita cakap pasal normal. Bila normal, hang in there Bushra. This is gonna go on YouTube. Okay. It's gonna be on and off. I apologize. I don't know what's wrong. Okay. Okay. Norm maksudnya bila kita cakap pasal norm means cakap pasal normal distribution lah. Ukuran normal. Okay. Ini logik lah. Dalam dunia ataupun dalam sekolah ataupun dalam satu negeri, kita kata populasi kita ukurannya normal. Normal ni maksudnya ada yang rendah, ada yang sederhana, ada yang tinggi. Rendah, sederhana, tinggi ni apa? Ada yang dari segi markah, keupayaan kan. Kalau sini markah yang paling ada sikit lah yang dapat markah rendah, markah tinggi. Ada majoriti markah sederhana dan sikit markah rendah. Fail. Kalau kita cakap dari segi SES, socio-economic status, golongan B40, bawah ni lah, B40. Okay, below 40. B40 ni means below 40% dalam population. Kemudian kita ada M40. Middle class lah. Okay, yang ni E, dia apa? E20. Top 20% lah. Okay, golongan kaya lah. Kalau Bill Gates ada kat sini lah. Dan kalau kita average Bill Gates punya gaji, semua akan nampak, semua orang kaya. Sebab Bill Gates punya gaji pun dah berapa. Okay, jadi ini tak normal lah. Okay, so kita norm reference kita nak compare. Once compare, mesti dia ada bell shape curve. Dia nak compare, okay, belajar siapa nombor 1, siapa nombor 2. Jadi, katalah tahun tu fail, ramai yang fail, graf akan turun. Ini yang dia kata main dengan graf. Tahun ni at maths. Tahun 2020 apa? Markah pas 30 dah A, sorry. Markah A dah 30. A1. Tahun 2020. Okay, tahun lepas
2019 mungkin 70 baru A. Alamak, ni 30 ya. Okay. Sebabnya sebab ramai fail atau ramai problem sebab kerja work from home. Okay, work from home, study from home. So, jadi dia turunkan graf lah sebab dah ramai sangat. Jadi nanti semualah fail. Kalau markah pas 70 lagi. Okay, bila kriterian, dia cakap je pasal kriterian, kita dah compare manusia. Compare kriteria okay, murid boleh membahagi dalam taraf angka lebih daripada 100. Itu kriteria dia. Kalau murid tu dapat memenuhi kriteria tersebut, nilai A ataupun markah dia markah tinggi lah. Basically, kita punya coursework dalam penilaian kita ni, PGDE kita ni, kita punya test nanti kita punya kursus ni norm reference ke criteria reference? Saya nak tanya. Siapa tahu? Boleh ulang soalan, Doktor? Okey, soalan saya, dalam kursus kita, dalam kursus PGDE kita, SGDE 413, adakah inilah bentuk jenis pentadbiran yang kita akan follow. Pentadbiran yang kita guna. Norm ujian rujukan normal ke? Normal ataupun norm reference? Alamak. Atau URK, ujian rujukan kriteria. Criterion reference. So, ada juga. URK. Good. Okay. Kenapa Munirah? Okay, Syifa pun kata URK. Kenapa? Okay, Fadli pun kata URK. Kenapa? That's the right answer. Ya, kita akan guna ujian rujukan kriteria. Yes, Bushra. Yes. Jawapannya URK. Kenapa? Anyone nak cakap apa? Okay, that's a good try. Final exam pun, final exam once ada, okay, sebab ikut topik, okay, boleh. Betul, Syifa kata pun betul, Munirah kata pun betul. Okay, tapi keseluruhannya, kalau untuk final exam saja, yes. Kalau kita rujuk final exam kita je, you are, yes. Tapi secara keseluruhan kita okay. Ujian rujukan kriteria sebab kita campur dengan coursework dan final exam. Dan coursework kita banyak. Dan last sekali, menurut MQA, sebab kita guna OBE. OBE itu ialah Based Education. Jadi MQA kata kalau kita guna outcome based education, kita ialah ujian rujukan normal. Maksudnya semua orang ada peluang lah untuk dapat A. Kalau dia betul-betul usaha dan kalau dia meet all the requirements of the course. Okay. So Syifa betul, Munirah pun betul. Ikut topik sebab kita ada kriteria lah. Okay, kriteria apa? Setiap dalam presentation ada kriteria, semua ada. Sebab tu kita guna rubrik banyak. Okay, dan kalau final exam, yes, banyaknya ujian rujukan normal lah. Kita nak tengok siapa
Tapi bila ujian rujukan norma tu kita masukkan sekali dengan markah coursework and everything, dia akan jadi ujian rujukan kriteria. Okay. Maksudnya semua ada peluang untuk dapat A. Okay. Formatif dengan summative ni kita dah bincang. Formatif tu selalu kita nampak final exam lah untuk keseluruhan. Okay. Ada juga pendapat lain yang tu saya tak mahu cerita lagi pendapat lain macam mana. Tapi kita dah tengok tadi blended kata formative assessment dengan summative assessment dua-dua ada tujuan assessment for learning dan off learning. For learning untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran off learning. Okay. And then bila kita kata idiots kan, what is a machine? And then kita kata okay kalau benda ni masuk dalam final exam, definitely Catur Ramalingam tu boleh jawab sebab dia boleh hafal sebiji. Jargonnya dengan termsnya, machine level whatsoever. Dan cikgu pensyarah dia pun impress lah. Oh wow. Okay. Tapi si Rancho ataupun Amir Khan kata kalau tak faham maksud buat apa? So he's trying to explain in a very simple way yang orang sudah faham. Jadi dia boleh buat dan dia boleh memudahkan pemahaman. So sekarang dah orang kata okay, so kalau macam tu kita kena buat something yang boleh tengok lah. Boleh tengok prestasi kemahiran. Jadi authentic ataupun alternative assessment tu lah is becoming alternative ataupun bukan nak diganti. Kadang-kadang ada yang kata kita ganti final exam ujian paper pencil ni, tapi ada yang kata kita just tambah sebabnya dia lebih kepada amalan. Pernah dengar ilmu tanpa amal, amal tanpa ilmu. Okay, so ilmu tu basically kita tengok knowledge lah, ilmu, knowledge, final exam. Lepas tu amal semua lepas prestasi, kemahiran, skill, alternative assessment. So far so good. Now ways of testing in education ni banyak cara. Ada yang panggil diagnostic, computer based test, adaptive test, whatsoever. Basically I'm actually covering the whole topic ni dalam based on outline kita je. Okay, supaya nanti kita go through fast. Okay. So ini yalah kenapa pentingnya apa tujuan assessment. Sebab apa-apa yang kita buat sekalipun kita balik kepada tujuan ataupun kegunaan assessment dalam, dan ini ada kaitan dengan validity nanti kesahan dia akan ada. Okay, apa yang kita nak tentukan kesahan ke dengan keberpihakan, kita tengok apa kegunaan test ni, kita nak guna untuk apa, kita nak guna untuk singkap budak ke, kita nak guna untuk masukkan pelajar dalam kelas media ataupun pemulihan ke, kita nak pilih masuk ke universiti ke, kita nak pilih masuk jadi guru ke untuk program di PLI ataupun PGDE, kita nak pilih jadi pilot ke, kita nak whatever is the purpose. Okay, jadi yang ni paling penting lah kalau saya rasa yang saya nak tekan ialah the purpose. Sebabnya tujuan atau penggunaan assessment ni ialah untuk kita buat inference tentang karakteristik manusia, objek atau programs. Kalau kita kata kita buat test untuk bahan benda, kita nak buat inference tentang karakteristik bahan tersebut lah. Okay. Dan kenapa? Sebabnya kita nak buat keputusan tentang sesuatu orang, sesuatu individu tersebut. Ataupun kita nak compare tadi lah. Compare student test score dah mulai jadi okay, norm reference ataupun URN, norma. Okay, to improve instruction and learning, yes, of course ni kalau kita buat formative, buat dalam classroom based, classroom pentadbiran bilik darjah. Okay, jadi ada kebanyakan dan yang penting kita nak buat sesuatu keputusan. Kita nak bagi tahu, okay budak ni layak, budak ni tak layak. Okay, hang in there Albert, this is recorded, I know when it's recorded, bila masuk YouTube, it's going to be clear. So right now it's just for the sake of the line. Okay, nanti I'll try to see, maybe I should buy a new laptop, but this is new, this laptop is new, everything's new, internet pun new, I don't know. Okay, hang in there. Okay, Albert, sekejap lagi saya mention dalam WhatsApp kita recap. Okay, and then kat sini as a scientific or systematic tool in research, education and social sciences.
Okey, kadang-kadang kita guna pentaksiran ni, kita nak buat kajian. Kita nak, ada setengah kata survey tu ialah pentaksiran lah juga. In a way, bila kita tanya survey, bila kita tanya pelajar psikomotor kan. Psikomotor pula, psikometrik. Psikometrik tu tanya personality whatsoever. Okey. Jadi kat sini dia kata untuk monitor lah pendidikan kita. Pendidikan ataupun negara punya pencapaian. Dalam Teams, PISA kan, kita compare antara negara dulu. Teams dengan PISA tu dia orang cakap kata Olimpik lah. Kalau sukan Olimpik, kalau Teams dengan PISA tu ialah Olimpik dalam pendidikan lah. Kita nak compare negara-negara. Tengok siapa nombor 1, siapa nombor 2. And that's ada criticism lah yang sangat banyak daripada ramai banyak pihak. Sebab bila buat macam tu, it's gonna be, what's the point again? Jadi macam orang melingkung lah. Kita nak compare, it's a race. Life is a race. Life is a test. Okay? Macam-macam dah tengok kot. Three Idiots. Siapa yang tak tengok boleh cakap, boleh jumpa saya, boleh PM saya. Saya boleh bagi sinopsis ataupun saya boleh bagi link to full video. Okay? So it's a good movie to show how things are, how crazy we are. Siapa nombor 1, siapa nombor 2 of the ranking. Until now, kita still crazy of the ranking, I have to say. And this is going to be on YouTube. And too bad universities are still looking at the ranking. Okay. Ada yang okay, that's it. Ranking. University pun gila ranking dan it's there. Dunia ni ranking tu pun penting. Okay. That's the status quo. Okay. And then at the end, for program improvement and evaluation decision, kita nak buat penambahbaikan. Kita kata okay, kita nak teruskan tak program PPSMI. Okay, kita tengok pentaksiran macam mana. Pelajar tak boleh. Okay, so kita kena tukar balik jadi bahasa Melayu. Okay, ada yang dibenarkan protes sebab dia punya anak pula tak boleh dengan pentaksiran dalam bahasa Melayu sahaja. Okay, dia bahasa banyak kertas kena print. Okay, sekarang kita di PLI, okay. So boleh pilih sekolah yang ada di PLI. Kalau tak mau anak-anak kena belajar bahasa Inggeris, jangan masuk sekolah tu. It's basically like that lah. Okay, so yeah. It's for program improvement or we want to decide on program ataupun policy. Okay, and this is James Popham. Saya ada buat dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu. The primary purpose of a particular educational test should dominate the decision making of those who are building the test as well as those who are evaluating it. Okay, yang basically masa kita nak buat item ataupun nak buat test tu lah, kita kena tengok tujuan kita apa. Kalau kita kata okay, bila pelajar buat macam ni, pelajar akan ada kebat yang tinggi. Jadi soalan kena tanya kebat banyak lah. Okay, ataupun kalau macam ni cikgu mesti jadi cikgu yang empati, yang ada jeris. Jadi kena soalan-soalan ni kena ada benda-benda macam tu. Okay, so those are the things about we are making decision about people's life, masa depan manusia. So far so good. Berapa dah? Pukul 6 I have to stop. This I'm going to go to basic stats. Okay, sebab basic stats pun ada dua part 1, part 2. Part 1 tu yang 100 page, 100 slides tu. Okay, so this is it. Apa-apa nak buat, apa tujuan dia? Apa tujuan assessment kita? Oh, tujuan assessment dia nak suruh student drive. Nak tengok dia boleh memandu kereta ke tak? Okay, ialah dalam bentuk performance. In addition of course. Tapi dia nak kena tahu pengetahuan peraturan lalu lintas, right? The traffic rules. Okay, nak tanya jenuh lah JPG tu, nak tanya seorang, lama-lama tak habis lah. So okay, kita buat dulu computer test, kita tanya knowledge dulu, ilmu. Dan kita tengok amal, performance. Suruhlah dia test, suruhlah dia parking, suruhlah dia buat 3-pointer. Okay, all those kind of things. So far so good. Yeah. Ada tak yang setakat ni dia tengah suara saya smooth? Tak tersekat-sekat langsung? Ada tak?
Okey, alhamdulillah. Lega saya. Cikgu Yati. Okey, Cikgu Yati seorang. Okey. I boleh bersaksi lah. Kata kalau akhirat nanti tanya, Allah tanya, dia orang tak dia orang tak dengar. Okey. Okey dengar. Maksudnya ada yang dapat dengar, alhamdulillah. So saya yang penting saya boleh, maksudnya bila saya masuk dalam YouTube boleh dengar clear. Alhamdulillah. Okey, thank you very much Cikgu Yati, Syahidah, Fadli. Okay. So this is classroom based. Yang ni dah cakap dah. Okay. Maksudnya cikgu buat sendiri and everything. Okay. Dalam kelas dan cikgu nak tengok sendiri. And then selepas ni, ini history dia lah. Penelitian. Okay. Mula nak pilih pegawai awam. Sekarang ni pun PTD. PTD dia ada kan peringkat-peringkat dia. Okay. Okay. Thank you Kamil. Thank you. Okay. That's good. That's good. Okay. Saya some point saya check jugalah. Okay. PTD online ke? Online and then ada stages kan. Tapi Online. pernah juga dulu tapi duduk dalam meja apa? Ni lah, sit for examination kan. Okay. Okay. 5 years back. Okay. So Hasan pernah nak apply jadi PTD lah. Lepas tu dapat interview tak? Tak dapat pun. Tak apalah. Biasa banyak kali orang try 4-5 kali. Yeah, quite difficult. Yeah. I know. Tapi kadang-kadang dia buat online, dia buat knowledge lah. Kan? Mula-mula dia tanya pasal knowledge, dia tanya pasal apa, all this kind of thing, buat online. Lepas tu dia panggil buat public speaking kan. Public speaking dengan apa benda tak ingat. Lepas tu kalau sebelum COVID dulu, ada ni fizikal kena lari berapa kilometer lah kan. 2.4 tu, 2.4 kilometer. 2.4 kilometer. Apa PAC apa? PAC? UKJK? Apa Syifa? Beep test. Okay, what is beep test? Dia tanya pasal PTD kan. Ha. Dia punya PAC tu Profession Assessment Center. Oh, okay. UKJK? Sebelum sebelum dapat PAC tu akan kena UKJK, ujian kecergasan. Oh, okay. Yang tu yang kena lari tu. Kan? Kena buat beep test. Okay. So things okay. Good. Thank you Syifa. Saya dengar student saya jugalah. Student PGDE. Sambil-sambil buat PGDE, sambil-sambil buat PTD. Just cuba nasib dah 4 kali. Exam online saja. Oh, kalau lulus exam direct pergi interview? Betul ke? Saya rasa pergi. Oh, okay. So PTD 2014. Okay. That's good. Siapa yang dapat 2014 lah. Tahun 2014 tu alhamdulillah. That's really good. Yang saya tahu ada 3 kot stage. So in a way it's standardized lah. Benda tak buat mula-mula tu kan online tu. Very very competitive. Banyak stages ya. Okay. Tapi tak apa. Memanglah nak jadi PTD sebab kita nak orang yang betul-betul memang boleh jaga negara lah. Bukan jual negara lah. Itu yang sekarang sangat kompetitif. I agree. Memang dia nak betul-betul yang dah lulus semua pun sampai ke interview fail. Sebabnya masa ni lah orang nak tengok kan. Siapa nak jadi ketua negara, siapa yang jadi duta, nak pergi represent Malaysia, nak bercakap and whatever. I think those all matters lah. I've never tak tahu PTD ni. Tapi a lot of issues I know. Okay. But that's satu contoh ujian standardized. And bila kita nak buat decision tu lah, siapa yang kita nak jadi untuk jadi wakil negara. Basically PTD ni paling tinggi lah dalam penjawat awam. Right. PTD apa? Pegawai takbir diplomatik. Dia nak kena decide nak ambil polisi Trump ke tak. Trump kata okey nak buat apa transnational apa benda tak dulu kan. Agreement. Kena beli from US, tak boleh beli from China. Tak ingat dah. Tapi masa tu kereta nak murah and everything. So those are the things yang policy maker. Dan masa tu Najib pergi White House, we are going to support. So everything lah. Semua yang kat Malaysia ni semua banyak yang against, ada yang support, ada yang against kan. Tapi masa tu Najib berkuasa. So dia bawa geng-geng PTD dia. So they make the decision. Okay. Okay. This again dah cakap dah, very competitive. Ini back in the days, jawab exam PTD ni. PTD tengok, tempat dia. Tidurlah kat sini, semua ada makan kat sini. Dulu ada yang kata dulu dalam bilik lagi. Dia macam penjara. Dia sorong je masuk makanan bawah
bawah pintu. Mungkin bawah lubang untuk jadi inilah PGD Time Dynasty Han. Okay. Ini yang nak kata tu. Kalau standardized test ni kalau kita buat betul-betul, kita jaga betul-betul, if it being done carefully with high degree of quality assurance, ada quality control dijaga, dia boleh eliminate bias, prevent unfair advantages testing the same or similar information under the same testing condition. Semua orang ada situasi yang sama, soalan yang sama ataupun selari dengan soalan-soalan ni kalau ada beberapa form lah yang berbeza kan. Dia boleh eliminate all the bias and improve, provide high degree of what you call it, fairness. Okay. And kenapa kita buat standardized test duduk sama dalam dewan atau kan? Jawab sebab kita nak compare ni dari segi macam kita pergi haji pakai ihram lah basically. Itu kalau analogi mudah lah. Kalau yang boleh faham ataupun kenapa pakai uniform putih semua sekolah. Kalau macam US kalau budak tu kaya sikit boleh pakai smart yang budak biasa-biasa pakai baju tidur je just in case. Okay. So those are the things just to make sure everything is fair, like a uniform. That's why. Okay, this is kegunaan atau tadi kata licensure admission nak masuk PGDE kan. Nanti dia kan ambil MSc kan, just interview je kan. Ada ambil MSc tak? Saya tak ingat dah. Masa saya jadi host tu kan, ada yang ambil MSc tak untuk masuk PGDE ni? Ambil. Saya tak ingat. Ada kan? Betul tak ambil kan? PGDE ambil MSc kan? PGDE tak ambil MSc. Tak payah ambil MSc. Siapa yang hari tu saya ingat masa interview, silap undergrad. Minta maaf. Okay. Relax. Okay. Okay. Yeah. Sorry. PGDE tak payah rasanya. PGDE pula. Student undergrad. Undergrad ambil. PGDE tak ambil. PGDE hanya interview. Okay, UMS perlu ambil. Okay. That's good. So kalau admission sini lah. Nak tengoklah siapa yang patut diselect ataupun untuk masuk. Kan admission. Placement ni selalu dia ni nak jadi apa? Kan nak nampak lah placement. Ambil. Okay, dia ni boleh duduk dekat luar bandar. Dia ni boleh duduk kat bandar saja, tak boleh duduk kat kebun. Okay. Employment, ni nak naik pangkat boleh. Okay, nak masuk jadi kerja pun boleh. Okay. So it could be nak masuk kerja, nak tempatkan, ambil apa dia ni. Relax. Okay. Hiring, placement and then promotion lah, naik pangkat. Okay. Curriculum based and of course, yang ni lebih kepada ni lah. Pertengahan tahun, akhir tahun. Exit test, dulu syarat nak keluar undergrad, kena band 5 ke band 4 untuk lawyers. Sekarang dia dah buang dah. Dulu banyaklah isu exit testing ni. Kalau nak keluar, dia orang kena ambil. Saya PhD, saya kena qualifying test. Qualifying test ni maksudnya nak tengoklah kita basically lebih kurang macam summarize lah nak apa kan, nak belajar apa semua. So cukup tak yang kita belajar ni semua masa kita nak graduate. Kadang-kadang kita panggil dia sebagai survey lah, dia survey. Anda belajar, anda buat apa anda untuk menambah balik program. Okay. Polisi, course credit. Okay, kadang-kadang dia just dapat course credit je lah. Dia tak payah, tak dapat. Dia tak akan kira CGPA pun, just dapat course credit saja. Okay. Okay. PGDE kena ambil dah. Tak apa, je. Kalau interview selalunya boleh lah. Okay. Okay. Kacang semua boleh ni. Semua ada cik-cik.
Sebenarnya tak kacang sangat lah kalau untuk yang tak ada ciri-ciri pendidik. Kalau yang macam yang semua ada yang 34 orang dalam kelas saya ni memang insyaAllah boleh pass. Okay. Accountability. Yang ini untuk ni lah nak tengok sama ada apa students ni belajar tak apa yang dia patut belajar, nak tengok lah accountability. Okay. So those are the purposes. Yang ni pilot lah, boleh tengok lah apa YouTube ni personality, jenis-jenis yang lain-lain lah. Okay. Criterion dengan norm reference tadi saya dah mention. Yang ni maksudnya kalau semua lulus boleh dapat 100% semua boleh dapat A lah. Okay. Ada yang kata okay, entry behavior, MUET. Okay, yes, MUET. Formative quizzes, test. Okay. Yang ni lebih kepada bila norm reference ni kita compare lah. Okay. Kita start compare usually final exam, UPSR, benda-benda macam ni. Okay. Ini ialah perbezaan lah. Ini MUET, kriteria. Sebab dia ada kriteria, kita dah tengok tadi. Kalau dia memenuhi je kriteria ni, dia boleh dapat band 6. Okay. Kalau dia tak memenuhi, dia boleh dapat lah band seterusnya lah. Okay. Itu yang dimaksudkan kriteria. Ada kriteria dia. Okay, kriteria untuk reading. Okay, dia mesti dapat. Macam mana dia nak tahu kata very good understanding, maksudnya markah dia tinggi jugalah. Okay. Task. Bila kena buat task ni, adalah dia kena menulis ke, dia kena bercakap ke, itu task. Dia kena listen pun is a task juga. Okay. Kita ada problem masa saya ingat lagi apa pilot di a plane crash in Kazakhstan kot sebab pilot bahasa Inggeris. So air traffic controller saya ingat kat mana tapi saya ingat Kazakhstan punya pilot dia pergi ke negara yang perlu buka bahasa Inggeris kot, and he couldn't understand the air traffic controller punya signal tentang danger ke ataupun tentang angin ke, so dia tak ambil precaution yang sepatutnya, so the plane crash, the passengers died. So that's the issue with dia tak memenuhi task ataupun kelayakan ataupun kriteria seorang pilot lah, pilot yang baik. Pilot yang antarabangsa, mungkin kalau nak fly within Kazakhstan okay, tapi untuk antarabangsa dia tak lepas lagi sepatutnya. Okay, but it deals with people's life. And this is again, ini ialah apa, ni saya pun ada share di SKP ni. Saya selalu ambil sekolah rendah je supaya mudah faham, tapi basically bila kita carry forward ke sekolah menengah pun KSSM pun sama lah. Okay, dia lebih macam ni. Jadi dia pun lebih kepada ada kriteria lah, especially tahap 1 sekarang ni memang kriteria ikut band. Kalau cakap dengan parents, ada masalah tak cakap dengan parents? Pakcik, anak pakcik band 6. Ada macam kata. Tapi nombor 1 ke nombor 2? Ada tak yang katanya? Bagus ke tak bagus? Oh tak faham maksudkan. Anak pakcik band 6. Oh semua band 6 ni satu kelas dia band 6. Macam mana? Mau saya cakap kau macam tu lah kan. Bila cakap dengan parents lah payah. nak explain. Dia memang susah nak explain bila nak communication. Kan Cik Yati nak cakap kalau nombor 1, nombor 2, nombor 3 faham. Sebab itulah kita masih lagi exam oriented tu sangat tinggi. Jadi sebab tu kita nak slowly nak masuk ke pentadbiran bilik darjah, nak buat all this kind of things. Kalau dia boleh je sebab tu yang tu tulis. Kalau 100% penguasaan, maksudnya semua boleh dapat A. Saya kata ke macam ni. Kat universiti pun ada, dia akan query tahun lepas masa COVID A192 tu budak undergrad semua dapat A. Semua kenapa kena buat final exam balik lah sebab pensyarah banyak drop final exam sebab susah nak buat final exam, especially macam ni. Macam tak ada lah di isu kalau dalam pentadbiran isu fairness lah. Macam ada yang tak dengar suara saya, ada yang jelas bila saya punya kuliah apa dengar macam mana nak really dapat gist. Of course baca sendiri, tapi part pensyarah ada juga. Kalau dengan technological glitches ni macam mana nak really assess them 60% tu, unless kalau mereka memang diberi internet dan memang make sure benda tu memang top notch punya teknologi, okay lah. So bila semua dapat undergrad dapat A, dia jadi isu lah. Kenapa ramai sangat dapat A? Dekan pun bising lah.
it's not a problem supposedly kalau mereka faham lah. Dan kalau pensyarah betul-betul buat kerja, kadang-kadang pensyarah macam bagian maka kesian satu, kadang-kadang pensyarah tak buat kerja. It could be. Kan, itu ataupun kadang-kadang student tiru. Banyak isu dalam testing ni. Jadi memang kita kena really kita buat kita punya kerja, buat dengan baik. Yang lain tu serah pada Allah lah. Kita dah buat the best. Okay. Kalau dapat A semua okay. Alhamdulillah. Trust the system. Dia orang kata husnuzon kalau dalam Islam. Dia macam maksudnya percaya pada student. Albert dengan Erica. Kalau Erica tengok recording ni. Okay. The same thing. Nak komunikasi. Okay. Tahap 1-6. Kriteria ni adalah menghasilkan persembahan yang kreatif dan inovatif berdasarkan maklumat atau idea yang direkodkan secara sistematik. Macam ni. Sebelum ni tak ada inovatif lah. Kalau band 5 tak kreatif, tak inovatif lah. Just present, baca slide je lah macam tu ke. Okay, so those are the things yang memang cikgu nak tengok kan. Menghasilkan persembahan yang kreatif dan inovatif ni pun banyak isu juga. Tengok kan, Peppa Pig. Kalau buat 7 hari mencintai assessment day 4 kot. Tengok apa Peppa Pig tu. Siapa yang buat kerja? Mak dia ke ayah dia buat? Nah, kalau dah tengok soalan tu lah. Okay. Kadang-kadang siapa yang buat persembahan tu? Okay, kita nak bagi markah tak? So, who to trust? Okay. At the end, itu markah student tu lah. Itu yang dia hasilkan. So, kita kena terima. Sama lah macam buat portfolio, kerja kursus. Okay. Ini norm reference. Kita kata tadi, kita nak compare lah. Okay, and that's why dalam populasi kita kata tadi ada yang tinggi, ada yang sederhana, sikit yang rendah. Okay, sini ni bagus lah. Dan sebab itulah kalau 30 ke 70 ke dia tengok population ramai kat mana. Yang penting majority banyaknya kena dapat sederhana. Dia tak boleh skewed. Tak boleh berat sebelah lah. Tak pun semua fail. Okay. Ni tengah-tengah lah kata ni 50. Okay. Ni skala lah. Okay, yang tadi saya kata tadi, ni 9 ni pecah pada 9 bahagian. Okay. Very superior and everything. So standard 9 we call it. And still, macam mana tengok pun dia still lagi poor, average, high. pecah 9 pun boleh tengok daripada 3 lah, bigger picture. Jadi kita tengok lah 4S learning dengan off learning. Basically yang ni bila kata sum tu kita nak summarize je lah. Kita nak summarize, kita nak sum up everything. Okay, yang ni clear, rich feedback to students, kita boleh improve and everything. Okay. Dan inilah bad activity. Ada yang memang kalau kat Malaysia memang dia suka tengok okay, yang ni mesti yang ni, yang ni mesti yang ni. Sebenarnya kita punya assessment is too dynamic. Yang tu pun ada juga yang kata pentafsiran dynamic. Okay, saya pun tanya tadi, kalau tak mengikut curve tu bermakna test tu yang salah atau turunkan grade markah? Kalau norm reference Fadlin, bukan test yang salah lah, maksudnya student tahun tu banyak fail. Tu yang turun graf. A markah dia 35. A. So dia turunkan lah. So yang fail dia dapat 3. Boleh juga. So dia akan diturunkan. Kalau tak mengikut curve bermakna test tu yang salah. Tak mengikut curve maksudnya dia kriteria lah. Kalau tak ikut kriteria reference lah. Kalau dia tak normal curve. Boleh faham ke? Ada contoh tak? Soalan Fadlin tu dalam konteks apa? Nanti Fadlin keep up with the chat. Okay? Test, selalunya kita nak kata test salah sebab test is a sample ya tak? Masa awal-awal lagi kita kata test is tu alat saja. Dan alat yang dipilih tu ialah item tu hanyalah sampel daripada apa yang kita mengajar sepanjang tahun. Contohnya kan, kalau kita ambil sains tingkatan 2, kita ajar sepanjang tahun tu kita ambil sampel je, kita tak tanya sedetail. Sebab tu tanya apa soalan spot. Okay, macam peperiksaan matematik tambahan, diturunkan grade 30 adalah A, okay. Fadlin boleh cakap tak guna mic? Lebih mudah faham.
Fadlin. Assalamualaikum doktor. Dengar ke? Dengar? Okey. Saya nak tanya, kalau tak membentuk normal curve tu, adakah sebab test tu yang salah, ada masalah dalam test tu ataupun perlu melakukan turunkan grade? Macam contohnya Okey. peperiksaan. Okey. Maksudnya kenapa kita kena dapat curve ke? Fadlin. Sebab kalau tahun tu memang ramai yang test susah lah, maksudnya test susah. Kadang-kadang test susah sebab apa? Sebab dia ada macam-macam isu. Sebabnya dia ada masa lembaga pernah keluar dia ada test A, test B. Test A tu sekali, kemudian soalan bocor. Test B pula, test C. Dia ikut keadaan lah. Kadang-kadang memang dia sepatutnya memang test A sampai test B tu, test A tak kisahlah sampai berapa banyak backup dia ada pun, setelah sampai test D, A, B, C, D. Dia ada kan. Test set semua tu sepatutnya sama, kesukaran dia, sampel yang dia guna, soalan mesti sama daripada awal sampai habis. Topik dia mesti cover ke semua soalan tu walaupun soalan dia berbeza. Tapi kebetulan lah tu masa tahun tu soalan dia sama. Ada test bocor. Soalan 1, 2 bocor. Kebetulan agak susah sikit sebabnya bila dalam soalan ni bukan kadang-kadang dia generate. Tapi kalau dalam lembaga ni kita tahu dia memang lagi manual. Dia ada macam-macam pula cara kita nak susun berapa banyak soalan yang keluar jadi test A, test B, test C. Itu kita panggil test assembly. Kita nak himpunkan test tu, nak hantar ke student lah yang jawab last kali bila dapat dekat dewan peperiksaan tu. Okay. Dan kemudian bila kita dapat test C lah masa tu, sebab test A, test B problem lah ataupun dah bocor. Test C dah keluar. Test C keluar. Bila test C keluar, kita student masa tu sudah ada problem. Pandemik lah paling senang cakap kan. Belajar kat rumah, online, problem. Lepas tu memang kita soalan pun yang dah dibuat tu, soalan yang dah di-assemble tu yang susah lah kepada pelajar. Dia tak dah map dah. Bila dia tak map, mana susah. Soalan tu jadi mereka turunkan graf lah. Untuk bagi juga, kalau tak akan ramai dapat ramai lah, graf dah tak jadi losing lah. Dia jadi macam dummy. Okay. Jadi test kita nak kata masalah tak masalah. Nak kata masalah lah. So, kalau student saya memang lembaga pemeriksaan dapat kita kata dia yakinilah kata dah nak provokatif pun kan boleh. Okay. Dan memang diorang dah betul-betul buat di lembaga dan tengok apa dia punya item difficulty whatsoever. Okay. Tapi yang boleh mereka buat ialah mereka nak turunkan graf lah untuk make sure lagi dia nampak normal. Okay, ada juga yang dapat A, ada juga majority sederhana, ada juga yang fail. Itu saja tujuan dia. Dia turunkan grade markah basically. Kalau tak mengikut curve, kalau dia turunkan grade mesti dia mengikut curve. Boleh faham tak Fadlin? Faham doktor? Okay, alhamdulillah. Kalau apa-apa PM saya lagi kalau nak sembang saya boleh call terus. Kita sembang. Okay. Okay, ni school based assessment macam biasa 2011 untuk sekolah rendah, 2012 nanti Cikgu Yati dah cerita detail benda ni. Dan kita tengoklah masa ni bila kita cakap je pentadsiran sekolah, semua ni cikgu yang buat, cikgu yang jaga, kecuali pusat. Yang ni lembaga akan jagalah. So banyaklah kerja cikgu. Sebab pentadsiran bilik darjah cikgu yang jaga, PAJSK cikgu jaga, komite pun cikgu jaga, tapi kaunselor lah dan kan dikawal oleh kaunselor dan yang ni lah keputusan UPSR. So at least kat sini lah yang kata nak tolong cikgu tu. Oh ya, ada satu lagi lembaga peperiksaan. Yang kat sini lah ada nak tolong cikgu, nak tolong pelajar buat PK kadang-kadang. Salin je. Budak. Ada budak darjah 3/5 tak boleh menulis membaca lagi kat sekolah mak saya dulu. Salin je nak tolong budak. Kan? SDN jadi macam tu lah. Tapi kat sini problem juga. Sorry. Apa yang saya kat sini problem juga.
Ni. Okay. Alamak tak selari, tak apa. Tapi basically itulah komponennya. Dan tujuan kita nak dapat holistik lah. Nak dapatkan Jerry ni lah. Jerry's. Sekarang ni. Sekarang ni, emosi, rohani, intelek, social, spiritual. Spiritual tu rohani lah. Okay. Okay. So these are things again. This is poster je. Memang kan. Dan pentadsiran alternatif sekolah rendah pun ada dah sekarang. PASR. Ini psikometrik. Okay. Kita tengok kat sini. Psikometrik ni tengok ni lah. Konstruk dia. Lebih kepada apa dia punya ni lah. Kalau dulu kita kata kaunselor nak tengok kita punya kecenderungan ni kat mana. Kan nak jadi apa, nak kerja apalah basically. Dia ni boleh kerja cara, dia ni boleh kerja kat dalam lab sebab dia tak suka bergaul dengan orang. Macam tu lah. Yang ni prestasi calon PPSR meningkat. Okay, what do you think? Tengok semua A. 20%. Semua E 1.55. 2.10. Okay, of course lah. Sebab tadi kita kata. At the end dia akan buat dalam normal curve juga. Ni 2% saja. 11. Ini apa? 1.37. Yang tengah ni. Antara B ke D lah. Kan? Ini E. Okay. So this is it. Kita tengok statistik ni lah. Okay. Pembawitan sukan dia semua. Okay lah, dia masuk lah ke sini. Kat dalam ni. Okay. Dan memang dia akan kata meningkat. Dan memang meningkat lah pada tahun 2018. Okay. So yang inilah yang kita kata guru lah mainkan peranan. Banyak. Okay. And ini contoh instrumen ni lah yang kita tengok muka surat apa ni. Tak salah saya tengok. Ini tak salah 6.1 ni. 6 elemen pentadsiran. Okay. Kalau nak tengok secara observation, kita nak tengok. Sekarang ni interview banyak lah. Sekarang kalau dekat US, kita panggil conversation based assessment. Interview. Ada avatar yang akan interview kita, student. 6.20 dah. Okay. Ni dah masuk. Alternatif, authentic ni maksudnya dia dah tengok semualah detail. Dia dah tengok apa nak buat. Bukannya yang produk je, boleh hafal saja. Okay, nak buat machine. Okay, tahu definition machine. Boleh pasang tak? Boleh buka tak? Boleh perform tak? Benda tu function tak? Boleh pasang. Okay, authentic. Maksudnya real world. Dia melibatkan masalah dunia sebenar ataupun masalah-masalah di tempat kerja. Dia boleh settle tak? Kalau dia pandai tak imbang duga. Dia pandai, dia tahu konsep saja. Dia boleh cakap saja tapi dia tak boleh buat. Okay? Komprehensif, menyeluruh. Penting ni. Dia tengok kompetensi lah. Dia punya kekapan. Dan real life situation ni balik ke authentic tadi lah. Okay? Inilah sebabnya dia berorientasikan pembelajaran. Dan tak mau berorientasikan peperiksaan lah. Ini katanya masalah amanat dulu lah. Tapi still lagi tengok apa. Nampak dia guna pakai lagi lah. Minister baru ni tak kata apa-apa lagi kan. Pasal pentadsiran alternatif ataupun dia tak ubah pun pentadsiran bilik darjah apa tahap satu ni masih lagi ada peperiksaan. Dengan COVID ni I think it's gonna be, it's gonna be like that. Ini some categories. Ada lagi macam-macam. Peer self-assessment. Group based, buat presentation, performance based, nak tengok performance, boleh buat item analysis dalam SPSS. Okay, portfolio based assessment, technology based assessment. Ini nama-nama lain lah. Dan ini basically dalam KPM namakan dia lah. Berbagai lagi nama alternatif ataupun authentic assessment ni. Nama-nama lain bagi alternatif atau authentic. Dan ini memang classification daripada 30 plus experts. Dan juga kementerian pemegang taruh KPM. Ini contoh-contoh hari tu Zairul tanya kan. Sekarang ni nak tengok kompas, nak tengok longitude, latitude, boleh ke tak nak tengok. Dan yang ni student dia kena buat something lah yang cari noun ke dalam
tak khabar yang dah pasal utusan ni, I think something maybe isu-isu semasa atau isu pencemaran alam, buat dalam bentuk portfolio. Ini menanam pokok, ini buat planet, buat apa gambar rajah planet. Maksudnya tahu lokasi tu dengan buat sendirilah. Okay, maksudnya dia bukan tanya, okay, manakah berikut apa lokasi planet bumi, nombor 1, nombor 3, itu ialah macam biasa. Ini pengakap kan, sebab itu tujuan dia kata dulu co-curriculum tu dikatakan alternative assessment lah. Okay, sebab dia buat something, tapi alternative assessment dalam akademik pun ada sekarang ni. Yang ni yang biasalah kita buat dalam makmal. Okay, ini main punya budak kan, jadi dentist, gosok gigi, macam nak gosok gigi, tunjuk kat kawan dia yang demo. Okay, ini game apps lah, main. Dulu belajar rukun Islam, hafal. Sekarang ni boleh main, boleh tengok, boleh buat. Okay. Tak kena solat, saya try lah. Boleh lah, tapi masih boleh di-improve lah. Ada jugalah, ada problem. Beli juga satu, RM70 kot satu papan. Ini dalam bahasa. Guru bahasa banyak lah ni. Cara-cara nak tengok apa, ini ialah karakteristik, dia punya proses, macam mana nak taksir pelajar lah dalam bahasa, ni bahasa Inggeris. Mesti boleh guna dalam bahasa Melayu. Okay. Ni di Turki. Paper ni 2013. Inilah. Okay. Kenapa? Kenapa? Sebabnya sebab UPSR dengan PT3 dah cancel. Bila cancel tu dia banyak benda yang student, relax lah. Okay. Dan banyaklah guru kena bagi benda yang boleh buat. Ideanya 7 hari menyertai assessment tu memang nak cover semua topik yang kita ada untuk ni, dan yang kita boleh buat secara berkumpulan, relax sikit, tak ada stres sangat seorang-seorang. Dan kita nak buat supaya boleh tunjuk lah semua map kepada topik. Okay, itu tujuan saya, alternative assessment saya lah nak buat. Satu lagi nak buat dengan Dr. Siti Nas tu kan, nak buat item. Nanti kita tengok penulisan item macam-macam. Ini macam-macam cara lah kita nak test. Paper pencil, computer based. Adaptif ni, yang ni best lah. Yang ni perlukan satu item bank yang sangat besar. Very big item bank we need. Okay, sebabnya adaptive test ni, soalan satu, okay, katalah student A, student B. Dia jawab, okay, dia jawab soalan. Okay, soalan satu, student A jawab betul. Soalan satu, student B jawab salah. Jangan salah pun salah. Okay. Soalan 2, student A jawab, okay, bila student A jawab soalan 1 betul, soalan nombor 2 bila kita kata adaptive test ni, soalan nombor 2 dia lagi susah. Lagi susah dia bagi, dia pun jawab salah. Dia jawab salah, okey tak apa. Kemudian soalan komputer kata okey dia jawab salah. Bagi soalan sudah senang sikit sebabnya dia jawab betul. Bagi susah dia jawab. Bagi soalan senang sikit, okey dia betul. Bagi soalan susah lagi sikit, okey dia betul. Bagi soalan susah lagi, dia betul. Okey, habis. Punya terminate. Dia punya exam habis, dapat 5 soalan. Ini dia jawab salah. Bagi soalan senang, salah. Bagi jawapan senang sikit lagi, baru betul. Soalan senang sikit lagi, betul. Soalan senang lagi, susah sikit lagi, salah. Okey, soalan senang, salah. Soalan senang lagi, betul. Okey. Soalan soalan susah balik, salah. Okay, so yang ni dapat 3. Yang dapat 4. Okay, so basically yang ni katalah soalan ni dia jawab betul. So dia dapat 4. Okay, tapi bila kita compare 4 ini dengan 4 ni lah yang lebih baik. So yang ni akan pass. Kalau benda ni kita pilih student, kita akan pilih yang ni lah. Pilih soalan student A lah, dia pass. Okay, soalan ni walaupun dia dapat 4 tapi dia jawab banyak soalan dan soalan dia jawab semua senang, dia jawab salah. Okay, ni macam-macam nama lah, all this kind. Sekarang ni situational judgment test pun bagus juga bagi student. Anda berada di satu pulau dengan 5 orang, seorang doktor, seorang lagi imam, seorang lagi penyanyi. Okay, anda hanya boleh muatkan 2 saja kawan anda. Siapa yang anda nak bawa? Itu situational judgment test. Okay, bagus untuk tengok critical thinking. Okay, again, what really matters are the test assessment purposes dengan benda apa yang kita, macam mana kita nak guna. Apa kegunaan yang kita nak. Bukannya tiba-tiba,
Guna MUET untuk naik pangkat. MUET tu sebenarnya Malaysian University English Test untuk kita tengok sejauh mana pencapaian pelajar-pelajar untuk masuk universiti. Kesediaan mereka dalam, sebab kat universiti kita tahu guna banyak bahasa Inggeris. Okay. Tetapi tiba-tiba MUET naik pangkat, itu dah terpesong daripada intended users. And I have to say it's very controversial. I have to say, I'm just going to say it in the class, being an academician, sepatutnya tak boleh lah. Sebab dalam manual MUET tu bukan ada untuk naik pangkat. Unless kalau naik pangkat tu untuk bahasa Inggeris. Tapi MUET, kita kena tengok lah konten MUET. Malaysian University English Test tu sama tak dengan konten MUET yang, konten English yang dia nak guna di tempat kerja. Okay, dan selalunya mereka argue sama lah. Yang nak guna MUET untuk, sebabnya mudah. So, exam dah ada. Jangan buat bagi payah. Itu idenya. Tapi kalau sebetul-betulnya mereka kena create satu assessment lah. Nak create satu assessment tu bukan senang. That's why they always succumb to the one that yang dah ada. Dekat US, yang tu lagi senang, lagi boleh buat duit. That's why, I told you in the first place, kalau kat US tu, test ni macam company lah. Dah jadi macam industry, dah jadi macam factory. Semua ada, setiap negeri dan setiap daerah ada testing company masing-masing yang nak produce test. So ikutlah. So I don't know, ada pros and cons lah. Okay. Kalau ada satu je lembaga yang control ataupun yang banyak-banyak control, adalah pros and cons. Tapi again, macam mana kita nak tentukan macam mana nak guna, balik kepada tujuan asal. Kita ada mention tak? Okay. Sebab content kita back kepada tujuan. Okay. Dan that's the recap. And yang ni I really like because yang ibu bapa tak faham tadi lah. Anak saya nombor 1 ke nombor 2? Anak saya bagus ke tak ni? Ni nombor last ke? Tapi semua orang dapat 6. Dia pun dapat 6 juga. Tapi macam still lagi tak boleh je ni. Macam tak berapa pandai daripada Abu. Abu macam tengok pandai je dia speaking. So those are the things yang kita susah lagi nak educate our community lah because of the exam oriented punya mentality. And it's not wrong. Exam is good. Nak tengok knowledge. Sebab exam boleh cover a lot of things. Actually MCQ. And I really like MCQ. Tapi sekarang in a way you have to go beyond. Sebabnya in addition to that, you kena ada tanya benda-benda yang patut ditanya lah. So I'm not sure 2014 tu PTD yang jadi 2014 tu siapa jadi PTD tu. Tak kena buat interview, I don't know. Macam masa tu time Najib lagi ke? Soalannya controversial. Sebabnya tahun 2014 tu kenapa dia tiba-tiba dia terus pergi interview. Tak payah ambil. Ada political punya push ke? Ada siapa-siapa anak-anak VIP yang tak lulus in between dan tapi dia nak push untuk ke interview. So they change because of to meet their own comfort lah, to be convenient for them. Nak bagi mudah kepada mereka tukar sebab mereka yang pegang. For example, I'm just saying it's benda yang is hypothetical punya assumption. Okay. I hope cikgu empathy, sebabnya dalam salah satunya empathy lah. Saya tanya, ada empathy tak ni? Empathy tu apa? Tahu tak? Okay, basically kindness, okay, integrity. Benda ni yang mahal ni. Kalau tak ada integrity, I don't know. Okay, it's really hard. Integrity pun sekarang ni susah juga nak fikir macam mana. Pegang duit jadi cikgu. Okay, empathy lagi. Creativity. Ni colourful mind ni basically to show like student creative. Ni student tak bercakap, tak boleh kan. TikTok pandai TikTok. Kalau TikTok pandai, maybe lah boleh cakap. I'm not sure. Sekarang ni banyak Insta famous whatsoever. I don't know, you capitalize those strengths in your students. Okay. Sekarang dah pukul berapa? 6:30. Okay. Sekarang ni I'm just gonna, it's not gonna be beneficial pun kalau nak go through with the basic stats, but I'm gonna ask. Dah try dah? Ada tak yang dah try tengok slides dan try buat assignment? 7 hari mencintai assessment, day 5.
semua dah gone. Apa sebab suara saya tersekat-sekat, semua kata tengok YouTube lah. Just ada ke? Ada lagi ke ni? Ada doktor. Okey, Cikgu Yati Ada, memang doktor. setia. Okey. So saya nak tanya, yang sekarang ni memang tak apa? Tak praktikal pun nak masuk apa, thank you. Tak praktikal pun nak masuk apa? Nak masuk bab statistics and education tu lagi setengah jam. Mungkin I really hope apa? At least try yang first, sebab yang selalunya yang first tu is good to understand the whole thing lah, nak buat apa semua. Jadi apa? Nak buat assignment, nak faham the situation, mean, median, mode, ada deviation. Kalau dah buat sikit boleh faham, jadi saya boleh go through fast. Ada tak siapa dah sempat dah tengok? Sebab tu pun group work. Belum lagi. Baru nak tengok-tengok doktor. Okey. Kalau macam tu apa? Kita apa? Saya akan just push dalam WhatsApp. Sebabnya kan saya akan minggu depan sepatutnya 2 group akan present, akan buat untuk ni lah apa? Item development dengan table of specification. Risau pasal table of specification. Nak buat assignment tu susah ke? Yang table of specification tu ada isu ke? Apa yang dah buat, nak buat macam apa, Rosli buat cepat, dia sensi kan, sebab saya tak ajar tapi dia dah mengajar. So dia just guna dia punya pengalaman mengajar kot, I think. Tapi kalau nak tunggu, which is next week lah, insyaAllah. Untuk TOS. Tapi saya pun nak ajar juga basic stats. Nampak gaya kita kena find solution, and I'm gonna see why banyak masalah dengan suara. Ni ada siapa yang tengah daripada awal sampai habis dengar suara saya sekat-sekat, ramai tak? Cuba je cakap, saya. Kalau dia dengar daripada awal sampai habis sekat-sekat, alamak, kalau sekat-sekat macam nak tanya soalan kan? Okay, saya nak tanya. Dalam chat, sila type saya. Okey, Cikgu Hanani. Muna pun tersekat-sekat. Jika dengar sekat-sekat dari awal sampai sekarang. Amalina pun daripada awal sampai sekarang adalah tersekat sikit-sikit. Ada masa sunyi sepi doktor. Daripada awal. Okey, Hasan okey. Maksudnya ada sengalah yang tak okey. We'll see. Kalau nak tengok YouTube tu pun bukannya ada masa. I understand you're so busy. Apa, saya share juga YouTube untuk apa, saya punya apa part, punya Buat satu video lah doktor. video. Untuk masukkan dalam YouTube. Okay, kalau macam tu Bagi jelas. next week, okay. Next week, bukan next week lah, untuk basic stats, saya akan buat video. Saya akan masuk dalam YouTube dan mungkin dalam kelas tu tengok video instead of saya stay tune untuk soalan. Boleh tak kita buat macam tu? Boleh doktor. Okay, sebabnya kalau ada yang dah boleh cakap sekat-sekat daripada awal, maksudnya ada yang boleh, saya tahu mesti ada yang tak dengar, just dengar sekejap. Tapi apa, kita cuba, betul? Dengan point Cikgu Yati, saya buat dalam bentuk video, kita tengok video lah maksudnya. WebEx. Tu kita cakap WhatsApp. Tapi masuk WebEx lah sikit attendance. Kita cuba lambat balas maksudnya. Kalau ada suara saya tersekat lah tu. Okay. Thank you very much for feedback. Saya try buat video untuk basic stats.
Dan masuk dalam YouTube. Minggu depan sebelum presentation boleh dengar. Okey, saya nak ada meeting. Apa-apa kita cakap dalam WhatsApp, saya akan kena dalam WhatsApp dan saya akan tengok apa YouTube punya recording. Kalau boleh masuk, saya masuk segera. Yang 2 minggu lepas pun. 2 minggu lepas basically presentation. Tapi nampak gaya presentation tak ada masalah. Semua orang boleh dengar. Jadi saya lah problem. So I have to see why. I'm not sure sebab saya buat meeting school okay. So saya tak pasti kenapa. Okay. Saya end meeting. Kita jika ada apa-apa kita message dalam WhatsApp ya. Chat pun saya akan share. Okey doktor. Chat history pun saya akan share. Sebab saya banyak juga tadi kan. Ni aku nak baca balik. Okay. Okay, thank you very much. Albert, I'm gonna saya save, saya add manual ya punya attendance. Okay. Take care. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.